ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Munafiqun, yang maksudnya apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah Ta'ala bersaksi, menyaksikan bahawa sesungguhnya golongan munafik ini ialah golongan penipu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Yang berbahagia Tuan Nazir, Timbalan Nazir, barisan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabar tuan-tuan sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, rasa terima kasih kita yang paling istimewa khusus buat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan kurniaan daripada Allah, taufik, hidayah, petunjuk, rahmat dan kasih sayang yang semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada hari ini, pada waktu dan ketika ini, saat dan ketika ini untuk kita hadir melaksanakan salah satu daripada tanggungjawab besar kita, melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Kemudian kita duduk bersama dengan sahabat-sahabiah kita duduk dengan saudara seakidah kita dalam majlis ilmu. Maka ambillah kesempatan pada waktu mustajab doa ini, apabila Allah Ta'ala memberikan peluang dan ruang hadir ke masjid untuk solat berjemaah, lalu kita duduk berada di dalam majlis ilmu, ambil peluang ni sebaiknya untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang dua doa. Nabi SAW apabila datang kepada Nabi seorang lelaki, atan Nabi SAW rajul, datang seorang lelaki, dia temu dengan Nabi SAW, lalu dia bertanya kepada Nabi. Tengok bagaimana para sahabat Nabi SAW, apabila dia jumpa dengan Nabi, dia akan bertanya kepada Nabi soal akhirat dia. Dia tak tanya tentang kehidupan dunia dia. Dia tak tanya tips-tips nak kaya, dia tak tanya tips-tips untuk handsome, untuk cantik, tetapi dia tanya, ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdal? Ayyud du'a'i afdal? Apakah doa yang paling afdal untuk dia ucapkan? Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi apa dia? Sal rabbak, minta pada Tuhan kamu dua perkara, iaitu minta al-afwa, iaitu keampunan. Kenapa keampunan? Sebab kita manusia yang tidak lari daripada melakukan dosa. Bila kita sedar hakikat bahawa kita ni ada dosa, ada potensi untuk melakukan dosa, maka ambillah kesempatan pada waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, untuk kita mohon sama-sama pada Allah diampunkan segala dosa kita. Yang kedua, kata Nabi SAW, minta apa? Minta keafiatan, al-afwa, keampunan, afiyah, minta keafiatan, kesejahteraan. Kerana orang yang sejahtera hidup dunia dan akhirat ini, dia sentiasa rasional. Apabila Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala timpakan ujian demi ujian, bila ada perkara fitnah berlaku pada dia, diuji dengan cobaan dan bagai-bagai lagi, muslimin muslimat, maka dia akan rasional. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengurniakan ketenangan kepada dia. Dah dua dah, minta pada Allah sungguh-sungguh. Yang pertama keampunan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga mintalah sungguh-sungguh kepada Allah nikmat istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah,
yang mengatakan, sesiapa yang mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan dia. Sebab itu setiap waktu dan saat, paling kurang pada waktu pagi dan sebelum tidur, kita menyatakan redha kita tentang 3 perkara. Radina billahi rabba, kita redha bahawa Allah adalah Tuhan kita, Khalik, pencipta sekalian alam. Wabil islami dina, Islam adalah merupakan cara hidup. Islam bukan sekadar anutan. Islam ni bila orang tanya pada kita apa yang awak tahu tentang Islam, Islam ni semayang. Kita nampak pada ibadah yang khusus, tetapi skop Islam ini lebih luas daripada itu. Semua perkara baik yang dikaitkan dengan kehidupan manusia diajar di dalam agama. Sebab tu Islam adalah the way of life, cara hidup. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, letak i'tiqad dalam diri kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan juga rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memandangkan ini kali pertama saya duduk di meja kuliah di tempat muslimin muslimat, tuan-tuan ibu ayah pada malam ni. Sebenarnya saya dah 2-3 kali datang. Waktu Ustaz Saifullah pun datang, saya hantar barang. Atau dia sahabat saya pun, Saimi pun ada di sini, dan alhamdulillah diberikan peluang untuk hadir pada malam ini. Sikit berkenaan dengan saya. Nama saya Muhammad Nur Alif bin Mat Ali. Saya menetap dan berasal daripada Puchong, Selangor. Sekarang saya bertugas sebagai imam satu atau pengurus di Masjid Seri Aman Puchong. Bermula 2019 sampailah sekarang ni, alhamdulillah. Macam-macam rasa mentadbir urus masjid waktu PKP. Lepas tu dilanda banjir 2021. Masjid ni kena banjir waktu 2021. Kena ni? Tak kena Ustaz. Baik. Berasa macam-macam. Alhamdulillah malam ni dipertemukan atas rezeki Allah SWT. Allah Ta'ala bagi dapat kita bertemu pada malam bahagia ni. Jadi perkara di antara perkara yang nak saya bawa untuk perbincangan kita sama-sama pada malam yang berbahagia ini ialah satu topik yang berkait dengan kemunafikan. Topik munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama surah Al-Munafiqun. Allah Taala memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam kalangan orang Islam ini ada orang yang dijangkiti dengan sifat kemunafikan. Maka dia hidup dalam kalangan kita, bahkan kadang-kadang sifat itu ada dalam diri kita tapi kita tak sedar. Lalu Allah Taala berikan peringatan melalui Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di antara surah yang digalakkan untuk kita baca pada era akhir zaman selain daripada suratul Kahfi. Surah Kahfi kan saat kita kata digalakkan untuk kita baca. Paling kurang hafal 10 yang terakhir, 10 yang awal, 10 yang terakhir. 10 yang awal itu Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan perihal orang yang beriman, orang yang kufur, dia tak percaya pada Quran. Lalu 10 yang terakhir dalam suratul Kahfi itu cerita natijah, kesan, hasil daripada orang yang percaya pada Quran dan orang yang kufur pada Quran. Baca, amal dan tadabbur suratul Kahfi. Selain daripada surah Kahfi, di antara surah yang digalakkan untuk kita baca pada era akhir zaman ialah surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun ini berada pada turutan yang ke-63 daripada keseluruhan ada 114 surah dalam Quran. Dan surah Fatihah sampailah suratul Nas, keseluruhannya ada 114 surah. Maka surah Al-Munafiqun berada pada turutan yang ke-63, ada 11 ayat pada muka surat 554 pada mazhab cezakan biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digalakkan untuk kita baca pada era akhir zaman? Sebab era akhir zaman memperlihatkan bagaimana orang Islam, orang yang beriman diuji iman dan Islam mereka. Pelbagai fitnah yang ada sekeliling kita, kalau kita tak kuat, kalau kita tak lawan, kita tidak ada kesungguhan ataupun mujahadah, tak ada kesungguhan, lalu satu persatu nilai Islam yang ada dalam diri kita akan keluar daripada diri kita. Sebab itulah sekali orang tengok, orang akan kata orang ni nampak Islam hanya pada pakaian, Islam hanya pada nama, Islam hanya pada IC, tetapi orang tak nampak dia sebagai orang Islam. Tak ada benda pun yang orang boleh contohi daripada diri seorang Islam. Kerana apa? Satu persatu nilai Islam keluar daripada diri kita. Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis
Nabi kata satu persatu nilai Islam akan keluar. Bermula daripada apa dia? Kemanisan dalam ibadah. Bermula daripada keluarnya khusyuk dalam daripada diri kita. Apa khusyuk? Khusyuk ini Allah Ta'ala terangkan dalam Quran. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seseorang yang apabila dia melaksanakan satu-satu ibadah, dia solat maghrib tadi, dia anggap itulah solat maghrib terakhir dia sebelum dia mati bertemu dengan Allah. Lalu bila dia sedar kemungkinan solat tadi adalah yang terakhir, dia akan letakkan kesungguhan di aras yang paling tinggi. Dia akan letak ketekunan yang paling tinggi, kesungguhan yang paling tinggi. Itulah nilaian khusyuk yang Allah Ta'ala beri penafsirannya di dalam Al-Quran. Maka orang yang mula hilang kemanisan, kesungguhan dalam ibadah, maka dia akan cerai-berai dalam bab nilai keislaman dalam diri dia. Ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga riwayat yang menggalakkan untuk kita baca surah Al-Munafiqun ni pada hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat? Sebab hari Jumaat ini adalah hari yang dikaitkan Nabi SAW dengan peristiwa kiamat. Nabi bila isytiharkan bahawa Jumaat ini ialah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, Nabi kata. Wa a'zamuha indallah, dan keagungan hari Jumaat ini azam, dia lebih agung daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Sebab itu orang yang melaksanakan sebarang ibadah pada hari Jumaat sudah tentu pahalanya tak sama berbanding dengan hari-hari yang lain. Ibadah pada bulan Ramadan, pahala dan ganjaran dia tak sama pada ibadah yang kita buat luar daripada bulan Ramadan. Maka hari Jumaat ni dalam matan hadis yang sama, Nabi menerangkan bahawa kenapa dia istimewa? Kerana khamsu khilaf, ada 5 peristiwa paling kurang yang besar yang berlaku pada hari Jumaat. 4 daripada peristiwa itu laju sangat ke tuan-tuan? Sebenarnya banyak benda nak kongsi. Banyak benda. Okey. Jadi saya 2-3 hari ni banyak ceramah sekolah. Sekolah ni dia marah dia cepat naik sikit. Bila sekolah lagi sekolah rendah kan. Oh gitu naik. Kadang-kadang datang dengan kait dengan apa? Pakai jubah semua tu nak ni. Jadi insya-Allah apa tadi? Khamsu khilaf ada 5 dan 4 peristiwa adalah berkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Khuliqallahu fihi Adam. Diciptakan Nabi Adam tu pada hari Jumaat. Dimasukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam syurga hari Jumaat. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard, dikeluarkan Nabi Adam letak atas muka bumi juga berlaku pada hari Jumaat. Diwafatkan Nabi Adam juga berlaku pada hari Jumaat. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Hari Jumaat ini la taqumu saah, tidak akan berlakunya kiamat itu bila berlaku hari Jumaat. Maka kiamat ini adalah satu peringatan besar untuk kita bahawa kita ni bukan sudah dekat dengan kiamat, tetapi kita berada di ambang berlakunya kiamat. Bila masa boleh jadi. Jadi apabila cerita tentang kiamat, konflik demi konflik yang berlaku dalam kalangan kita ini, peperangan demi peperangan, fitnah demi fitnah yang berlaku dalam masyarakat kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak membahagikan kita kepada 2 kelompok. Dua kelompok. Yang pertama apa dia? Fustatu iman la nifaqafi, iaitu orang yang beriman dan tidak ada kemunafikan dalam kalangan mereka. Orang betul-betul beriman. Dan yang kedua, fustatun nifaq la imanafi, iaitu orang yang betul-betul munafik dan tidak ada yang beriman dalam kalangan mereka. Satu kumpulan yang betul-betul beriman, satu kumpulan yang benar-benar munafik yang tidak ada yang beriman dalam kalangan mereka. Waktu itu bila perpecahan itu berlaku, terjadi 2 blok, maka ketika itu Allah Ta'ala akan melepaskan Dajjal, dan di antara yang mengikut Dajjal ketika itu ialah kumpulan fustatun nifaq la imanafi, iaitu kumpulan yang munafik yang tidak ada beriman dalam kalangan mereka. Maka saya nak ajak diri saya nak ajak muslimin muslimat, abang-abang, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, ayah-ayah pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama muhasabah, kita buat koreksi diri, kita sama-sama bincang tentang sifat kemunafikan. Surah Munafiqun ini, balik nanti kita boleh cek dalam ayat munafik ini. Ada nanti kalau ada masa kita kait sikit dengan bagaimana Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Masjid Dirar yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Taubah. Suratul Taubah nanti kita akan cerita. Surah Al-Munafiqun ini disebut juga dengan beberapa nama yang lain. Di antaranya disebut dengan surah Kashif, surah yang membuka,
Dia sebut kasyif, surah yang membuka. Buka apa? Allah Ta'ala nak buka pekung bagaimana jahatnya golongan munafik ini sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak menghancurkan agama Allah, mereka nak memberikan kemudaratan pada Nabi, tetapi yang mudarat last kali ialah kepada mereka sendiri. Menggambarkan kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nak cerita jahatnya golongan munafik ini dan bahayanya sifat nifak ini, kalau kita tengok, buat perbandingan di antara Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati lebih banyak Allah Ta'ala cerita tentang golongan munafik di dalam Al-Quran berbanding yang diterangkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok surah yang Allah Ta'ala cerita khusus berkenaan dengan golongan kufar, golongan kafir. Dalam suratul kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Berbanding dengan surah munafikun ini, satu muka surat setengah, 11 ayat. Lagi banyak daripada golongan kufar punya ayat Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Kalau kita tengok penyusunan awal Al-Quran, kita tengok surah Baqarah bermula daripada ayat Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. 5 ayat pada muka surat yang pertama dan cetakan yang cantik itu, 5 ayat itu Allah Ta'ala cerita tentang siapa? Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan yang bertakwa, golongan muttaqin. Bila kita buka muka surat sebelah, bermula daripada ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. 2 ayat Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan kafir, golongan yang kufur kepada Allah. Allah kata apa? Sesungguhnya sama je. Orang yang kufur pada Allah ni sama je. Sama ada kita berikan peringatan pada mereka ataupun kita tak bagi ingat pada mereka, mereka tetap tak nak menyatakan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu 2 ayat itu Allah Ta'ala cerita tentang golongan kafir. Bermula daripada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah. 12 ayat selepas itu Allah Ta'ala cerita tentang golongan munafik. 2 ayat tentang golongan kafir, 12 ayat tentang golongan munafik, menggambarkan kepada kita bahayanya sifat nifak, bahayanya orang yang terjangkit dengan kemunafikan ini boleh jadi lebih bahaya daripada golongan kufar. Tapi kita tak sebut bahawa orang kafir ini tak bahaya, kena ada kewaspadaan terhadap golongan kufar. Sebab itulah agama Allah ini dia membahagikan kafir itu kepada beberapa, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. InsyaAllah nanti Ustaz Amin boleh ceritalah bila-bila kan. Kena ada kewaspadaan. Tetapi kewaspadaan yang utama ialah bermula daripada diri kita ni. Dia tak ada sifat kemunafikan. Sebab apa? Bila cerita tentang azab golongan munafik ini, Allah Ta'ala dia akan azab, dia akan hukum orang yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi Allah. Siapa yang buat baik dibalas dengan kebaikan, siapa yang buat ibadah dibalas dengan syurga. Tapi persoalannya muslimin muslimat, kita nampak tak syurga, kita nampak tak neraka, nampak tak pahala, nampak tak dosa. Kita tak nampak. Tetapi kenapa kita masih buat baik? Kerana kita ada perkara yang mahal dalam diri kita, iaitu iman. Kita ada iman. Iman tu percaya dengan penuh keyakinan bahawa Allah Ta'ala menyediakan syurga dan pahala untuk orang baik. Allah Ta'ala sediakan neraka dan dosa kepada orang yang zalim, orang yang beri mudarat, orang yang melakukan maksiat. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang akan mati, Allah kata. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Misalkan imam-imam kita talqin dibaca ayat ni. Dan disempurnakan pahala pahala itu pada hari kiamat. Waktu itu kita akan tengok bahawa perkara kecil yang dipandang kecil oleh orang lain termasuk diri kita, yang kita buat dalam bracket perkara baik itu, yang mungkin tak nampak nilainya dan kesannya yang besar pada orang lain. Orang kata awak ni tiap-tiap pagi duduk berjalan, buat brisk walk lah, jalan-jalan pegang sampah, plastik sampah, duduk kutip jalan. Kita kata awak ni kan, kita ada orang yang memang tugas dia untuk kutip sampah, apa lari buat kerja orang. Kita senyum, kita kata tak apalah, sambil-sambil exercise. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan kesan daripada ibadah tersebut di akhirat nanti. Ini pahala dia.
wa innama tuwaffawna ujurakum. Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala. Nah, tunjuk. Ini dia pahala. Tabassum, senyum. Kita senyum bermanis muka pada orang lain. Kata awak ni tersenyum kan. Asyik senyum pada orang lain. Dah kenapa? Kita anggap senyum itu ibadah dan ia sedekah. Ada orang yang perlukan senyum dan bermanis muka kita tu untuk jadi sumber motivasi. Setiap orang hari-hari mungkin dia stres dengan kerja dia, dan kita tak tahu kita berhadapan dengan orang yang macam mana pada setiap hari. Lalu kadang-kadang rupanya orang perlukan senyuman dan manis muka kita itu setiap hari untuk dia bangkit motivasi dia untuk terus melakukan kerja. Lalu dekat akhirat nanti Allah kata apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti, inilah pahala kamu senyum bermanis muka. Inilah pahala kamu yang kamu kutip sampah. Inilah pahala kamu yang kamu bantu orang lain. Yang kita sendiri tak ingat pahala, yang kita sendiri tak ingat kebaikan yang kita buat pada orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila cerita tentang kemaksiatan, bila cerita tentang kezaliman, dosa dan maksiat ni banyak. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa dengan Allah, ada dosa sesama manusia, ada dosa dengan haiwan, ada dosa dengan tumbuhan, ada dosa dengan makhluk Allah yang lain. Tetapi bila cerita tentang bab munafik ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah kata apa? Innal munafikin, sesungguhnya golongan munafik ini fid darkil asfali minanna, dia akan dibakar di dalam kerak api neraka. Kita tahu neraka ini ada tingkatan dia, dan tingkatan yang paling bawah ialah yang paling azab, dan itulah tempat yang Allah sediakan bagi golongan munafik. Maka hari ini kita nak sama-sama bendung supaya diri kita, masyarakat kita, keluarga kita tidak terjangkit dengan sifat kemunafikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sikit lagi. Dalam Quran, biasanya apabila Allah Ta'ala menceritakan sesuatu perintah, sesuatu perkara, biasanya Allah Ta'ala memberikan arahan dan perintah itu secara dasar, topik, tetapi yang memberikan, yang elaborate, yang berikan penerangan, yang tunjukkan cara, ialah Nabi SAW. Contohnya Allah kata apa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah Ta'ala istihar, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan aku, kata Allah. Lalu apa dia? Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Dalam apa-apa sahaja kerangka kehidupan kita, mestilah berpandukan dengan ibadah, sebab kita adalah hamba kepada Allah. Kita hamba pada Allah. Lalu Allah kata apa? Wa aqimis solata li zikri, dan dirikanlah solat untuk ingat pada aku. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk dirikan solat. Lalu yang menunjukkan tata cara solat, yang bagi tahu tentang hukum hakam kait dengan solat, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berikan perintah puasa, Allah Ta'ala berikan perintah zakat, perintah haji, perintah apa lagi, macam-macam. Perintah itu yang elaborate, yang berikan penerangan, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menariknya, topik perbincangan tentang kemunafikan ini banyak betul Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Dalam surah Ma'idah ada, dalam surah Ali Imran ada, dalam surah Nisa ada, dalam surah Taubah ada, dalam surah apa lagi? Suratul Ahzab ada. Banyak Allah bila cerita tentang Bani Israel pun nak Allah Ta'ala kaitkan juga dengan sifat kemunafikan. Baik, sebelum kita pergi pada ciri-ciri munafik, kita cerita tentang sejarah bagaimana munafik ini mula memunculkan diri. Zaman Nabi SAW, sejarah menunjukkan bahawa golongan munafik ini, mereka mula memunculkan diri selepas wujudnya negara Islam Madinah. Sekejap tuan-tuan. Selepas mereka nampak potensi yang ada di dalam agama Allah. Kerana apa? Kerana siapa yang berada pada era fasa awal di kota Mekah, yang bersama-sama dengan Islam pada peringkat awal, mereka akan mendapat berbagai jenis ancaman. Akan diancam dengan pembunuhan, akan diancam dengan seksaan, akan diancam dengan genjatan ekonomi,
disekat ekonomi mereka, akan dirampas harta mereka hanya kerana mereka menyatakan iman kepada Allah. Di antara sahabat yang teruk diseksa ketika awal Islam di kota Mekah antaranya ialah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ialah seorang sahabat Nabi yang lahir di Mekah. Bapa dia nama Rabah, mak dia bernama Hamamah. Kedua-dua ibu dan ayah dia orang kulit hitam. Lalu Bilal bin Rabah ini memang daripada awal keluarga dia itu digazetkan untuk jadi hamba abdi. Siapa tuan dia? Tuan dia yang zalim itu bernama Muawiyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf ini adalah tuan yang sangat banyak menyeksa Bilal bin Rabah, terutama apabila Bilal bin Rabah menyatakan iman pada Allah. Dia kata, wahai Bilal, kamu ni dah peluk Islam, kamu kena kembali pada agama yang lama. Bilal bin Rabah kata, tidak akan sekali-kali. Lalu apa seksaan yang dia buat? Dia bogilkan Bilal bin Rabah. Lalu dalam keadaan bogil tanpa sorak benang itu, dibiarkan kesejukan pada tengah malam di padang pasir. Tuan-tuan boleh tanya ustaz kita, sejuk ni tuan-tuan, kita kalau contoh kat Mesir waktu musim sejuk ni bulan 10, 11, 12 sampai bulan 2 ni, kita kalau kadang-kadang nak pijak simen tak boleh tuan-tuan. Kalau kita masak kat rumah tu, kita duk basuh ayam semua tu, letak tangan atas api, tak ada masalah tu, sekejap punya sejuk. Tetapi bila Bilal bin Rabah ini tuan-tuan, dia dibiarkan dalam keadaan berbogil pada sejuk malam di tengah padang pasir, kena angin yang cukup sejuk. Lalu bila dia tak nak kembali pada Lata dan Uzza, Bilal bin Rabah ini dipakaikan dengan baju besi, dibiarkan di tengah terik matahari sehingga menggelupur Bilal bin Rabah kepanasan. Bila dia kata diminta untuk kembali kepada agama yang lama, dia tak nak. Dia menyebut ahad kan, menyebut keesaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz esa itu. Maka apa yang sesaan yang apa tuan dia yang Umayyah buat, yang Abu Jahal buat pada dia, dia ambilnya batu besar, dihempapkan ke atas dada Bilal bin Rabah. Lalu Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh siapa? Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dibebaskan Bilal bin Rabah dengan nilai 9 okiyah. 9 okiyah itu lebih kurang kalau nilai duit kita sekarang di antara 450,000 sehingga 700,000 ringgit nilai dia. Lalu bila dibebaskan Bilal bin Rabah, ketika itu Allah Ta'ala angkat darjat Bilal bin Rabah kerana dia menyatakan agama dia adalah agama Allah, agama Islam. Lalu golongan munafik ini, dia mula memunculkan diri apabila mereka ini nampak Islam ada potensi di kota Madinah. Saya nak cerita, kalau ada kesempatan nak cerita tentang dua orang. Yang pertama yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini ialah seorang yang dia convert masuk agama Kristian. Lalu dia ni orang yang rajin ibadah. Bila dia rajin ibadah, orang menggelar dia dengan rahib. Orang sebut dia Abu Amir Ar-Rahib. Tumpuan orang kepada dia ketika itu. Dia ni jadi tumpuan masyarakat lah. Jadi public figure. Lalu bila Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, bila Nabi hijrah, tumpuan orang ketika itu beralih kepada Nabi. Lalu Abu Amir Ar-Rahib kata, aku dah tak top lah sekarang ni kan. Yang terkenal Nabi, yang terkenal ini Muhammad, aku dah tak top. Di antara usaha dia apa? Dia koreknya lubang di laluan perjalanan Nabi jalan kaki, sehingga ada riwayat sebut Nabi jatuh ke dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahib itu, sehingga luka pipi, bahagian pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Amir Rahib ini dia tak puas hati, dia pun buat fitnah dalam kalangan masyarakat Madinah ketika itu, tapi orang tak percaya pada Abu Amir Ar-Rahib. Lalu dia dah tak puas hati, dia keluar daripada Yathrib, dia keluar daripada Madinah. Di antara usaha yang dia buat ialah dia pergi ke negara Rom. Ni nak cerita tentang Masjid Dirar ni. Abu Amir Ar-Rahib ini dia pergi ke negara Rom. Sebab apa? Sebab dia tahu Rom ketika itu dia bermusuh dengan Islam. Lalu dia bertemu dengan ketua Rom ketika itu, Romawi, Hercules. Dia kata, wahai pemimpin Rom, seandainya kamu nak menghancurkan agama Allah ni, agama Islam ini, kamu beri dana kepadaku. Lalu dana ini aku akan salurkan kepada wakil aku di Madinah. Lalu melalui dana ini, wakil aku itu akan membina satu markas.
dan kamu boleh jadikan markas ini sebagai tempat intipan untuk kamu menghancurkan agama Islam. Lalu Rom bagi dana kepada Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib berikan dana itu kepada wakil dia. Tuan-tuan agak-agak dia bagi kepada siapa? Dia beri kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa? Abdullah bin Ubay ini ialah anak saudara dia, iaitu kepala bapa munafik yang kita selalu sebut ni, Abdullah bin Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay bila dapat dana, dia bina satu markas yang disebut dengan masjid berhampiran dengan Masjid Quba. Lalu bila dia dah siap bina ini, dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku membina satu masjid bagi kemudahan orang yang berada di kawasan itu untuk datang semayang. Ya Rasulullah, nanti balik ya Rasulullah, nanti mainlah semayang untuk iktiraf tempat yang aku bina ni, ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, wahai Abdullah bin Ubay, Rasulullah kata tak apalah, nanti balik daripada peperangan Tabuk. Bila Nabi balik daripada peperangan Tabuk, Nabi nak singgah semayang dekat masjid yang dibina oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa, tuan-tuan? Dia bukan orang biasa-biasa. Abdullah bin Ubay ni ialah calon pemimpin yang bakal dilantik menjadi pemimpin di kota Yasrib sebelum Nabi hijrah. Tapi bila Nabi hijrah pun sama, tumpuan beralih pada Nabi, orang angkat Nabi menjadi pemimpin, lalu orang sisihkan Abdullah bin Ubay. Sebenarnya orang tak sisihkan dia, tetapi dia rasa tersisih sebab cita-cita dia nak jadi pemimpin dah hancur lerai, dah hancur berai-berai habis kerana ke hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada awal Abdullah bin Ubay memang dah tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berdasarkan sejarah, sikit tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dia ambil masa beberapa lama ni untuk menyatakan dia Islam. Sebab bila Islam mula masuk ke kota Yasrib, ke Madinah, Abdullah bin Ubay dan para pengikut Abdullah bin Ubay kata, kita tak tahu lagi potensi Islam ni macam mana. Kalau kita angkat pedang, kita perang secara berdepan dengan orang Islam, apabila dia datang, rupa-rupanya Islam ni kuat, tak cerdik juga kalau kita lawan dengan kumpulan yang kuat. Abdullah bin Ubay kata. Lalu kalau kita menyelinap masuk, duduk selesa dalam kalangan orang Islam pada peringkat awal, tak cerdik juga kita. Kalau boleh jadi Islam ni agama yang tak kuat, agama yang lembik, agama yang tak hebat, tak cerdik juga kita duduk dalam kumpulan orang yang hebat. Sebab tu berdasarkan sejarah, dia ambil beberapa ketika untuk menyatakan bahawa dia Islam. Bila Nabi balik daripada peperangan Badar, kita menang. Bila menang balik je dalam peperangan yang menang itu, ketika itulah Abdullah bin Ubay dan para pengikut dia jumpa dengan Nabi. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kami nak menyatakan bahawa kami ini dah Islam, dan kami minta maaf kami tak sempat nak turut serta dalam peperangan Badar. Mereka bukan tak sempat, tetapi memang daripada awal mereka dah tak nak. Sebab di antara sifat orang munafik ini ialah sifat mereka yang penakut. Sebab itu Allah Ta'ala beri peringatan pada Nabi, iza ja'akal munafikun, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad golongan munafik, qalu nashhadu innaka la Rasulullah, mereka akan mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Rasul, kami bersaksi bahawa engkau adalah Rasul. Mereka akan menyatakan penyaksian bahawa Nabi adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, dan Allah Ta'ala memberikan penyaksian bahawa sesungguhnya golongan-golongan munafik ini ialah golongan penipu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila Nabi balik saja daripada peperangan Tabuk, lalu Nabi cakap pada para sahabat dia, marilah kita singgah di tempat Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini yang dia bina satu tempat masjid, mari kita semayang kat tempat dia. Lalu dalam perjalanan nak semayang kat tempat Abdullah bin Ubay itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat di dalam surah Taubah. Tuan-tuan kalau boleh catat balik, tengok ni ayat ni, memang Allah cerita sedebuk-sedebuk ni tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar, Allah kata apa? Wallazi, surah Taubah ayat 107. Surah Taubah ayat 107. Wallazi nattakhazu masjidan dirara. Allah kata, dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang yang membina masjid dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang-orang Islam. Wallazina takhuzu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Yang mereka ini membahayakan keselamatan orang-orang Islam
dan menguatkan keingkaran mereka sendiri, dan tujuan mereka untuk memecah belahkan pendirian dan perpaduan orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Apa dia? Dan juga untuk dijadikan tempat intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Allah Ta'ala buka pekung mereka. Allah Ta'ala bahasa mudah, orang muda-muda kita kantoi kata. Allah Ta'ala kantoi kan dia, bahasa orang muda. Allah Ta'ala buka pekung mereka. Allah Ta'ala cerita bahawa masjid yang Nabi nak pergi semayang ini adalah masjid yang dibina sebenarnya markas bagi golongan kufar. Untuk apa? Untuk jadi tempat intipan nak hancurkan agama Allah. Lalu bila Nabi dapat saja firman Allah ini, wahyu Allah, Nabi memerintahkan dua orang sahabat. Yang pertama nama dia Malik bin Dukhshum, yang kedua namanya Ma'ad ibnu Adi. Nabi kata, kamu dua orang ni pergi hancurkan, runtuhkan masjid markas itu. Lalu Malik bin Dukhshum ini, dia balik ke rumah dia orang baking, orang garang ni, dia ambil kayu api, dia nak bakar. Dia bakar masjid itu. Bila dia nak bakar masjid itu, bertempiaran lari orang munafik yang ada di dalam masjid itu. Keluar habis semua. Lalu Allah Ta'ala rakamkan di antara dialog golongan munafik ketika itu. Apa dia? Dia kata apa? Dalam ayat yang sama, wala yahlifunna in aradna illal husna. Bahasa mudah kita faham. Golongan munafik ni kata, kami nak buat masjid takkan tak boleh kan? Buat masjid kan benda baik, takkan tak boleh. Tetapi mereka tak tahu bahawa Allah Ta'ala dah buka pekung mereka. Dia bina tempat itu bukan untuk diasaskan dengan asas takwa. La masjidun ussisa ala taqwa. Sebab itu muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala terangkan ayat selepas itu bahawa pembinaan masjid ke pembinaan tempat ibadat orang Islam ini, surau ke, musalla ke, tahfiz ke, sekolah-sekolah yang asasnya untuk tujuan agama, ussisa ala taqwa, asas dia mesti untuk takwa, supaya orang yang bina, orang yang merancang untuk bina, orang yang hadir, orang yang dapat manfaat daripada binaan itu ialah orang yang akhirnya nanti akan menatijahkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, mereka yang bina masjid untuk tujuan memecah belahkan orang Islam, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peristiwa masjid Diran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada penutup pertemuan kita pada malam ini, suka untuk saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu bahawa sifat munafik ni bahaya sungguh sifat munafik ini. Lalu kita akan cerita tentang ciri-ciri munafik. Bila cerita tentang ciri-ciri munafik, ambil pedoman daripada nasihat Sayyiduna Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ini orang yang bijak dalam berkata-kata. Ingat tak peristiwa yang saya cerita tadi, Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bila dah bebaskan Bilal bin Rabah, lalu Bilal bin Rabah dan Abu Bakar As-Siddiq ini duduk di satu tempat. Masuk je Umar Al-Khattab. Lalu Umar Al-Khattab kata apa pada Abu Bakar? Dia kata, haza sayyiduna. Dia tunjuk pada Abu Bakar, inilah penghulu kita yang telah membebaskan seorang penghulu kita. Diisyaratkan kepada Bilal bin Rabah. Once kita dah berada dalam agama Allah, sekali kita mengucapkan syahadah, maka kita ini bukan lagi hamba dalam kalangan orang, dalam kalangan manusia, tetapi kita ini adalah hamba Allah yang Allah Ta'ala angkat darjat kita berdasarkan ilmu dan juga amal kita. Tengok, bila Bilal bin Rabah yang dulunya adalah hamba abdi dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan bermaksud Abu Bakar As-Siddiq tu tuan hamba dia adalah Bilal bin Rabah, tetapi kata-kata Sayyidina Umar, haza sayyiduna, dia tunjuk pada Abu Bakar, inilah penghulu kita yang membebaskan seorang penghulu kita. Dia panggil Bilal bin Rabah juga dengan penghulu. Tak apa, itu topik lain insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila Umar Al-Khattab ini, bila dia cerita tentang kemunafikan, dia pesan pada kita supaya bila kita dengar nasihat tentang munafik, jangan tengok orang kiri kanan, jangan tengok depan belakang kita. Jangan bila sebut tentang sifat kemunafikan ini, perkara pertama yang tergambar kat kita adalah, aku macam tahulah siapa ni,
Ini macam kenal dia orang ni, macam tahu je siapa kan. Tetapi lihat pada diri kita. Lihat pada diri kita dan muhasabah. Mudah-mudahan kita pada peringkat awal dan first ini kita tidak terjangkit dengan sifat kemunafikan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari. Saya minta maaf tuan-tuan, kalaulah kita selalu sangat dengar hadis ni, tapi hadis ni cukup bagus untuk sama-sama kita ratib, untuk kita ulang. Dan mudahan dia jadi peringatan untuk kita sama-sama. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqu salat. 3 tanda-tanda munafik. Tanda-tanda munafik ini ada 3, iaitu yang pertama, iza haddasa kadzaba. Masuk waktu dah ke? Masuk waktu dah. 8.17 kita bagi lalu azan insya-Allah. شهر الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على اللهم رب الدعوة والصلاة إلى أتي محمد الوسيلة والفضيلة وقوم محمود الذي وعدته صدق الله. Bismillah, alhamdulillah. Lepas kita sambung sikit saja lagi, berdasarkan satu hadis Nabi SAW, 3 tanda munafik ini, yang pertama ialah iza haddasa kadzaba, ialah apabila seseorang yang bila dia bercakap dia bohong, dia suka tipu, dia suka berbohong.
Berbohong ini ialah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya yang sebenar. Sekali orang dia suka menipu, kadang-kadang penipuan yang dibuat itu, fitnah yang dia ungkapkan itu ialah sesuatu yang ada wow factor. Orang puji. Bila orang puji, lalu dia rasa tagih, dia nak buat lagi. Last kali orang tahu bahawa dia menipu, apa yang jadi? Orang dah tak percaya dia dah. Bila orang tak percaya dia, macam mana dia nak hidup harmoni dalam masyarakat? Sebab itu dah dalam agama Allah ini, sesuatu yang kita tak pasti, ini bekal untuk hidup bermasyarakat. Bila kita sesuatu perkara yang kita tak pasti, bila orang tanya pada kita, lalu jawapan yang paling tepat ialah wallahu a'lam. Minta maaf, saya tak tahu, kan? Saya tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan ingkar janji dia. Janji ini adalah termasuk sumpah yang wajib untuk kita penuhi. Sebab itu, kalau orang yang ingkar janji ini, orang itu akan termasuk dalam kumpulan yang ada sifat kemunafikan. Dan kadang-kadang muslimin muslimat, kita ambil skop yang berlegar dalam masyarakat kita. Kita hidup bermasyarakat. Kadang-kadang janji yang kita buat pada orang lain ini ialah sesuatu yang melibatkan aib orang. Sebagai contoh, ada orang jumpa pada kita orang kata, Haji, saya ni ada penyakit tertentu, saya ada penyakit macam ni. Saya tak cerita pada orang sebab itu adalah aib saya. Saya nak tanya pada Haji tahu tak kat mana nak cari ubat? Kita kata minta maaf lah, saya tak tahu, awak tanya pada orang lain lah. Lepas tu dia pun kata, tak apalah, saya ingat Haji tahu, minta maaf. Saya nak minta Haji satu perkara, Haji boleh tak janji jangan bagi tahu pada orang lain berkait dengan aib saya ni, sebab penyakit ni adalah aib saya. Kita kata tak apa, saya janji, saya tak ceritalah pada orang lain. Tu aib awak, takkan saya nak cerita pada orang lain. Tuan-tuan, tak tunggu esok tuan-tuan ni, lepas isyak ni, satu masjid tahu, ataupun tak sampai esok ni, satu taman, satu kampung tahu aib orang ni. Apa yang biasa kita buat? Lepas semayang, kita wirid, kita cakap dengan orang sebelah, kau nak tahu dia ada penyakit ni, dia cerita, tapi kau janji jangan cerita pada orang lain. Orang sebelah dia lepas solat ba'diyah, dia cakap pada member baik dia, orang tu ada penyakit, kau janji jangan cerita pada orang lain. Tuan-tuan, dengan kau janji jangan cerita pada orang lain, tak sampai esok satu kampung tahu. Last kali macam mana orang tu nak bawa kehidupan dia harmoni macam biasa, sebab aib dia semua orang dah tahu. Tuan-tuan, kita ni dipandang mulia oleh masyarakat. Orang tengok kita ni bagus, kita ni mulia, bukan kerana kita baik, tetapi boleh jadi kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, tuan-tuan, kita tak tahu nak letak muka kita dekat mana. Itu yang kedua. Apabila berjanji kena tepati janji. Dan yang ketiga apa dia? Wa iza tumina khana. Orang yang munafik ini apabila diberikan satu-satu amanah, tanggungjawab pada dia akan khianat. Apabila orang tu ada jawatan dalam komuniti, dalam persatuan, dalam masyarakat, dalam negara, dia khianat, maka azab besar untuk dia. Bahkan kalau dia khianat pada diri dia sendiri, Allah Ta'ala berikan tanggungjawab untuk dia jaga diri dia, jaga iman dia. Jangan buat perkara maksiat, jangan buat perkara yang menzalimi diri dan orang lain. Lalu bila dia khianat pada amanah diri sendiri yang Allah Ta'ala bagi itu, tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang Allah Ta'ala cerita tentang perkara muflis. Siapakah orang yang muflis? Nabi tanya, manil muflis? Kamu tahu tak siapa orang yang bankrupt? Lalu sahabat jawab, ya Rasulullah, al-muflisu, orang yang muflis ini, orang bankrupt ini, ialah orang yang tak ada dinaron wala dirhaman, orang yang tak ada harta, wala mata', tak ada harta, tak ada dinar, tak ada wang ringgit. Nabi kata, al-muflisu, orang yang muflis, yang bankrupt dalam kalangan orang Islam, dalam kalangan kita, ialah orang yang datang pada hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, bersama dengan dia itu banyaknya pahala puasa, banyaknya pahala solat sunat, banyaknya pahala zakat, banyak kali buat umrah, banyak kali buat haji, tetapi bersama dia juga dosa-dosa. Dia memberikan fitnah pada orang lain, dia tuduh orang itu dengan perkara baik, dengan perkara ni perkara itu, dia membunuh jiwa orang dan macam-macam. Dia melakukan kemudaratan dan kezaliman pada orang lain.
Lalu Nabi nyatakan dalam hadis itu apa yang akan berlaku pada orang ini. Allah Ta'ala akan ambil pahala orang tu, diberikan kepada orang yang dia zalimi, sehingga habis pahala dia. Tapi dia tengok ramai lagi beratur untuk minta hak dia, hak mereka yang dulu kita ambil hak dia. Lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala nak selesaikan perkara itu, Allah Ta'ala akan ambil dosa mereka, himpapkan ke atas kita, timpu atas kita. Lalu akhirnya pahala langsung tak ada. Yang ada hanya dosa kita yang bertimbun, ditimbunkan lagi dengan dosa-dosa orang yang kita zalimi ketika mana kita hidup. Maka itulah orang yang muflis, yang kata Nabi, akhirnya dia akan dihumban masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Maka gunakanlah beberapa pesanan Nabi ini untuk kita jadikan bekal orang yang memberikan manfaat dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bernegara. Mudah-mudahan kita ini jadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa cukup segala itu dengan apa yang dapat saya sampaikan. Saya ringkas pada malam ini. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, sekiranya ada terguris hati. Saya sekarang ni sambil-sambil saya bertugas di tempat saya. Saya juga sekarang ni tengah dalam proses saya dengan dulu 3 orang kawan-kawan saya, tengah nak siapkan satu projek musalla. Musalla ni dia punya tempat dia tu, musalla itu lebih kurang macam R&R. Orang akan singgah, rana-rana kita, abang-abang Grab semua, dia akan singgah semayang dekat tanah arwah ayah saya di Puchong sekarang ni, dan dia masih dalam proses untuk tambak tempat itu, dan sekarang ni proses dalam kita nak buat ketah kerja, dan saya nak mohon ibu-ibu, ayah-ayah pada malam ini untuk sama-sama doakan mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan saya nak menyelesaikan projek ini, dan mudah-mudahan manfaat juga nanti akan dapat pada kita semua insya-Allah. Jadi itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.